menerangkan berkenaan teori kognitif. Apakah itu kognitif? Kognitif itu sendiri bermaksud proses memperolehi pengetahuan kognisi melalui maklumat yang diterima oleh persekitaran ataupun pembelajaran. Daripada ini, kita mengetahui bahawa teori kognitif sangat-sangat menekankan pada proses mental ataupun pemikiran. Teori ini sangat penting bagi perkembangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Seterusnya, terdapat 3 teori untuk menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan teori kognitif ini. Teori yang pertama adalah teori Piaget. Teori ini dihasilkan oleh Jean Piaget. Beliau merupakan seorang pakar psikologi dari Switzerland dan dilahirkan pada tahun 1896 lalu meninggal pada tahun 1980. Beliau menjelaskan bahawa anak dapat membangun pemahaman mengenai dunia secara aktif melalui beberapa tahap perkembangan. Perkembangan itu dipanggil tahap perkembangan Piaget. Tahap perkembangan ini mempunyai 4 aras. Aras yang pertama adalah sensory motor, aras yang kedua pre-operational, aras yang ketiga concrete operational, dan aras yang keempat adalah formal operational. Itu sahaja bagi teori Piaget. Seterusnya adalah teori Vygotsky. Teori ini dihasilkan oleh Lev Vygotsky yang dilahirkan pada tahun 1896 dan meninggal pada tahun 1934. Beliau merupakan seorang ahli psikologi. Teori ini menyatakan terdapat 2 kuasa utama dalam perkembangan kognitif. Yang pertama ialah interaksi sosial dan kedua adalah kemahiran berbahasa. Interaksi sosial mengenai kanak-kanak harus berinteraksi untuk mengembangkan intelek mereka, manakala bahasa pula ialah fenomena bercakap dengan diri sendiri. Konsep utama dalam teori kognitif Vygotsky adalah internalization, perkembangan bahasa, bantuan perancah, dan zon perkembangan proksimal. Yang terakhir adalah taksonomi Bloom. Taksonomi ini diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1959. Konsep ini bermaksud cabang kognitif iaitu elemen yang melibatkan otak dan pemikiran manusia. Terdapat 2 aras dalam taksonomi iaitu aras rendah dan aras tinggi. Bagi pengetahuan, kefahaman aplikasi adalah di bawah pemikiran aras rendah, manakala analisis, sintesis dan penilaian adalah di bawah pemikiran aras tinggi. Itu sahaja bagi penjelasan mengenai teori kognitif dan 3 teori yang berkaitan dengan teori kognitif. Seterusnya, mari kita melihat simulasi berkenaan teori Piaget. Nama siapa? Semuanya. Nama siapa? Adi. Adi umur berapa? 5 tahun. Umur berapa? 8. Sekarang kita mulakan. Okey. Ini Kak Isha pindahkan air. Tengok tahu air dia sama ke tak tahu. Okay, mula-mula Adi tau. Saya tak tahu. Okey. Banyak, makin banyak ke? Mana banyak? Yang kat sini ke yang kat sini? Sini. Kat sini kan? Sebab apa? Sebab kita tinggi kan? Banyak kakak tuan ke sini Sama ke banyak? Sama ke masih banyak? Sebab tadi ke sini? Tadi dalam sini? Banyak. Banyak? Adi rasa banyak? Okay, seterusnya kakak nak Adi dengan semuanya asingkan ikut warna. Merah, biru, hitam. Tapi ini aku buat. Tuan, Adi kira warna biru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
pembelajaran behavioristik. Pembelajaran merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi akibat daripada proses pembelajaran. Pembelajaran hanya akan berlaku jika ujungnya interaksi antara rangsangan dan juga tingkah balas. Terdapat dua aspek yang sangat penting dalam teori pembelajaran behavioristik, iaitu pelaziman operan dan pelaziman klasik. Pelaziman klasik telah dijelaskan oleh Ivan Pavlov. Assalamualaikum belajar. Okey. Hari ni saya nak semua pelajar buat kerja saya semalam yang saya bagi. So, saya nak kerja tu hantar hari ni ya. Okey, boleh mula buat kerja sekarang. A few moments later. Boleh tak semua pelajar diam? Day 2. Berdasarkan lakonan tadi, kita boleh jelas melihat bahawa sebelum kita mengaitkan rangsangan neutral dan juga rangsangan tanpa syarat, pelajar hanya akan senyap jika mereka ditegur oleh guru. Akan tetapi, selepas kita mengaitkan rangsangan neutral dan juga rangsangan tanpa syarat, pelajar akan senyap jika cikgu menepuk meja sahaja. Tepukan meja kini dikenali sebagai rangsangan terkondisi, manakala tingkah balas murid yang menjadi senyap itu dikenali sebagai tingkah balas terkondisi. Selain itu, pelaziman operan pula dijelaskan oleh Thorndike dan Skinner. Dalam konteks ini, ganjaran akan diberi untuk meningkatkan tingkah laku yang positif. Akan tetapi, hukuman akan diberi untuk mengurangkan tingkah laku yang negatif. Okey, pelajar. Saya rasa lepas ni saya akan buat peraturan sikit kat kelas ni. Sebab bising. Okey, saya nak pelajar semua ikut sini Yang pertama, saya nak semua pelajar berikan perhatian waktu saya tengah mengajar. Yang kedua, saya nak pelajar semua diam waktu saya tengah mengajar. Okey. Mungkin lepas ni saya akan buat kuis. Apabila dah habis kelas, dah akhir kelas, setiap kelas saya akan buat kuis. Di mana siapa yang dapat markah yang tertinggi, saya akan bagi ganjaran atau hadiah. Siapa yang dapat markah terturut, saya akan denda dia. Berdiri atas kerusi 5 minit ke. Maksudnya dia tu tak beri perhatian dekat kelas. Okey, saya akan denda. Ganjaran ni semua, faham Berdasarkan lakonan tadi, kita boleh lihat bahawa ganjaran iaitu bintang akan diberi kepada mereka yang telah memberi perhatian semasa guru tengah mengajar. Akan tetapi, bentaan berdiri selama 5 minit akan diberi kepada pelajar yang kurang memberi perhatian di dalam kelas. Hal ini akan menyebabkan pelajar untuk lebih bersemangat dan juga memberikan fokus yang sepenuhnya semasa belajar di dalam kelas. Kesimpulannya, terdapat beberapa perbezaan antara teori pembelajaran kognitif dan juga teori pembelajaran behavioristik. Antaranya ialah dari segi aspek pembelajaran, teori pembelajaran kognitif memberikan fokus kepada menilai, mengingat, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan juga menganalisis. Manakala bagi teori pembelajaran behavioristik pula, teori ini memfokuskan kepada pelaziman operan dan juga pelaziman klasik. Selain itu, dalam teori pembelajaran kognitif, guru perlu menyediakan bahan-bahan yang menarik untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Akan tetapi, dalam teori pembelajaran behavioristik pula, guru perlu menyediakan ganjaran atau hukuman untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran mereka. Perbezaan lain bagi teori behavioristik dan teori kognitif adalah yang pertama, teori behavioristik sangat-sangat mementingkan pengaruh dari keadaan sekeliling, manakala teori kognitif juga memerlukan pengaruh tetapi tidak terlalu tinggi seperti teori behavioristik. Yang kedua, teori behavioristik sangat-sangat memerlukan arahan dari guru. Sebagai contoh, guru harus menyuruh anak murid mereka untuk mula melakukan sesuatu. Manakala teori kognitif pula lebih mengajar anak-anak untuk mengawal diri sendiri. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh membuat kerja dalam kumpulan tanpa perlu bantuan sesiapa, hanya di kalangan mereka sahaja. Itu sahaja bagi perbezaan lain untuk teori behavioristik dan teori kognitif. Terima kasih.